Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama rapat dengan semua negara ASEAN ke arah mencapai matlamat bersama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima menghadap Ketua Perwakilan Asing dan Isteri Ketua Perwakilan Asing. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam Perutusan Sempena Hari ASEAN 2023 bertitah, negara Brunei Darussalam akan terus bekerjasama rapat dan bermuafakat dengan semua negara anggota ASEAN beserta rakan-rakan dialog, sektoral dan pembangunan untuk mencapai matlamat bersama bagi keamanan, kestabilan dan kemakmuran serta ke arah komuniti ASEAN yang berasaskan peraturan serta berorientasikan dan berpusatkan rakyat. Baginda bertitah ketika ASEAN meraihkan ulang tahun ke-56 pada tahun ini. Negara-negara anggota mengimbau sejarah persatuan dan beberapa pencapaian yang diraih dalam 5 dekad kebelakangan. Hari ASEAN disambut pada setiap 8 hari bulan Ogos. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah ASEAN mencapai kemajuan signifikan bagi memastikan rantau ini terus aman, stabil dan selamat dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan hubungan sosio-budaya yang kukuh. Dengan sokongan berterusan daripada rakan-rakan luar bagi usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN, rantau ini telah berkembang maju dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, kesihatan dan teknologi. Titah Baginda ASEAN memperakui sentraliti dan perpaduan dalam membentuk arkitektur serantau yang berkembang sebagai platform bagi negara-negara ahli dan rakan-rakan kongsi bekerjasama serta menjalin dialog dan konsultasi membina melalui pelbagai mekanisme seperti Sidang Kemuncak Asia Timur dan Forum Serantau ASEAN. Ketika ASEAN berusaha ke arah merealisasikan visi Komuniti ASEAN 2025, memastikan kesejahteraan rakyat terus menjadi tumpuan. Oleh itu, titah Baginda penting untuk ASEAN membina komuniti yang bermakna untuk rakyat yang mempersiapkan mereka bagi cabaran akan datang, mampu menyesuaikan diri dan paling penting boleh memanfaatkan peluang-peluang pada masa hadapan. Juga tidak kurang pentingnya aspirasi-aspirasi ini membimbing usaha ASEAN dalam merumuskan visi komuniti ASEAN pasca 2025 ketika ia berusaha menjadi persatuan yang lebih inklusif, adaptif, responsif dan berpandangan ke hadapan. Dalam hubungan ini, negara Brunei Darussalam memuji usaha Indonesia selaku pengerusi ASEAN pada 2023 di bawah tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Pada mengakhiri titah perutusan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan selamat kepada semua rakyat ASEAN dan berharap bagi masa hadapan agar rakyat dan rantau ini akan terus makmur. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima menghadap Puan Yang Terutama Homera Rigi Ziroki, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam, dan Puan Lee Li Shen, Isteri Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri mula-mula berkenan menerima menghadap
Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Islam Iran ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadam isteri Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Para pesara diseru menitipkan dan mengongsikan pengalaman berharga kepada generasi penerus. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Para pesara perkhidmatan awam diseru menitipkan dan mengongsikan pengalaman berharga kepada generasi penerus yang masih berkhidmat agar dapat dijadikan panduan dalam sama-sama menjalankan pekerjaan dengan penuh semangat dan keazaman. Berucam pada majlis penyampaian sijil dan cenderahati kepada pesara Kementerian Pertahanan, Yang Berhormat Pihin Dato' Lelong Raja Major Jeneral Bersara Dato' Perukia Seri Haji Ong Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua juga menjelaskan komitmen dan khidmat bakti para pesara perlu diteruskan dalam negara mendekati wawasan Brunei 2035. Ilmu dan pengalaman yang diraih sepanjang perkhidmatan beserta kejayaan melepasi cabaran-cabaran semasa berkhidmat untuk terus membantu negara menyusuri pencabaran-cabaran pembangunan masa kini dan akan datang. Inilah intipati konsep pertahanan holistik dan pendekatan whole of nation, iaitu keterlibatan seluruh pelusuk rakyat dalam mendukung pencapaian wawasan Brunei 2035. 175 pesara Kementerian Pertahanan tahun 2020 dan 2021 menerima sijil dan cenderahati. Juga diselajurkan penyampaian anugerah pekerja cemerlang perkhidmatan awam kepada 3 penerima yang masih berkhidmat. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong. Kekalkan kewibawaan, komitmen kita kepada Kementerian Pertahanan dan tidak lupa juga dengan menegakkan agama kita ini selagi kita ini dapat menceburkan diri dalam berbagai bidang. Anggaplah pekerjaan itu sebagai suatu tanggungjawab yang lebih baik dan bukan satu bebanan, dan bertanggungjawablah kepada pekerjaan yang telah ditetapkan. Saya sarankan ikutlah arahan-arahan dan bersemangatlah untuk menghadapi yang cabaran yang masa datang hinggalah ke akhirnya nanti. Tingkatkan sumbangan-sumbangan kepada NATO, kepada tugas-tugas yang dijalankan masa ini, dan juga insyaAllah barangkali karena itulah mengungsikan pengalaman dan juga pengetahuan yang ada. Memang dalam proses kerja memerlukan komitmen yang tinggi, jujur, amanah, bekerjasama dan mengikut peraturan-peraturan serta merujuk surat-surat keliling yang berkuat kuasa. 7 ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran, angin kencang dan rumah roboh baru-baru ini di daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong pagi tadi menerima bantuan kewangan. Majlis penyerahan berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyampaian disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Para penerima terdiri daripada 2 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran di Kampung Pangeran Bendara Lama dan sebuah keluarga di Kampung Long Mayan. Juga menerima bantuan 2 buah keluarga mangsa kejadian rumah roboh di Kampung Sabah Tengah dan Kampung Lorong Dalam serta 2 buah keluarga yang terlibat dalam kejadian angin kencang di Kampung Pandai Besi B dan Kampung Sungai Pandan. Penyelidikan sistem suria dan penerokaan planet Jupiter, Saturn dan Bulan antara yang menarik perhatian semasa ceramah umum bagi penerokaan angkasa selepas. Ceramah diadakan di Universiti Brunei Darussalam.
Hadir Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga hadir Tuan Yang Terutama Bernard Renault Faber, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke negara Brunei Darussalam. Majlis anjuran UBD ini merupakan komitmen berterusan untuk mempromosi penerokaan angkasa lepas dan penyelidikan saintifik. 19 buah sekolah menengah kerajaan dan swasta yang mengikuti pertandingan kuis sejarah Piala Pihin Jawatan Dalam kali ketiga tahun 2023 menerima sijil penghargaan dan cenderamata. Majlis berlangsung petang tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyampaian sijil dan cenderamata disempurnakan oleh Pangeran Haji Muhammad Hasnan bin Pangeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Radio Television Brunei, pertandingan antara lain bertujuan mengembangkan bakat serta minat para pelajar dalam bidang sejarah, budaya dan warisan. Seterusnya mempersilakan sekolah menengah sains, seterusnya mempersilakan sekolah menengah IPTA, seterusnya mempersilakan sekolah. 3 penerima anugerah penulis Asia Tenggara 2019 hingga 2021 berlepas ke Bangkok, Thailand pagi tadi bagi menerima anugerah berkenaan. Majlis penganugerahan akan diadakan pada 10 Ogos ini. Rombongan diketuai oleh Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, pemangku pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap tokoh penerima anugerah yang dipilih oleh panel penilai di negara masing-masing dinilai berdasarkan hasil karya yang diterbitkan mengikut kriteria ditetapkan oleh pihak penganjur di Bangkok, Thailand. Kriteria utama juga ialah melihat kepada sumbangan penulis tersebut, bagaimana sumbangannya kepada negara Brunei Darussalam dalam memertabatkan bahasa Melayu dan penulisan Melayu. Dan juga kriteria-kriteria ini, genre-genre yang dipilih ini adalah berlainan pada setiap tahun. Majlis Bacaan Ratib Al-Atas dan Tazkirah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 diungkayahkan bagi menyemai rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mengukuhkan taat setia kepada Raja. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah, majlis berlangsung di Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad Kampung Setia. Majlis yang dikelolakan dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara serta Takmir Masjid Perdana Wangsa Haji Muhammad turut diserikan dengan tazkirah. Institusi perpustakaan memainkan peranan penting dalam meningkatkan budaya membaca di negara ini. Perkara tersebut antara yang disentuh semasa pembentangan kertas kerja siri webinar Galakan Budaya Membaca 2023. Siri webinar diungkayahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. 466 orang menyertainya dengan tema Brunei Membaca. 2 kertas kerja dibentangkan pagi tadi iaitu pendidikan awal autisma dan literasi membaca serta peranan Persatuan Perpustakaan dalam memupung budaya membaca. Siri webinar akan diteruskan pada 15 Ogos ini. Orang ramai yang berminat untuk mendaftar, layari Instagram rasmi @perpustakaan DBP BSB. Program latihan agripreneur belia antara inisiatif bagi meningkatkan penglibatan belia dalam sektor pertanian. Program anjuran Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan kerjasama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD berakhir petang tadi. Majlis diadakan di bangunan PGGMB di Ibu Negara. Pagi tadi, kursus diteruskan dengan penerangan pelbagai modul bagi para belia yang terpilih. Projek Agripreneur Belia antara lain mendedahkan penggunaan teknologi moden dalam pertanian selain membuka peluang pekerjaan secara self-employed.
Kursus selama 2 hari ini adalah merupakan di antara perisian. Majlis penyampaian sijil kepada para peserta diadakan petang tadi. Program selama 2 hari ini bertujuan untuk memperkenalkan peserta projek dengan perusahaan tanaman, pentadbiran dan pengurusan kewangan perniagaan. Aplikasi Bruhal sedang dikemas kini dengan beberapa ciri dan penambahbaikan baharu. Kementerian Kesihatan memaklumkan penambahbaikan tersebut bertujuan untuk menjadikan aplikasi berkenaan lebih mesra pengguna dan menyediakan lebih banyak maklumat serta kemudahan. Antara penambahbaikan utama ialah user interface UI yang memudahkan pengguna mendapatkan maklumat dan ciri-ciri diperlukan. Temu janji kini lebih mudah diakses, cadangan artikel-artikel kesihatan bagi membantu pengguna mencari maklumat dengan lebih mudah, halaman perubatan yang akan memberikan maklumat komprehensif mengenai perkhidmatan perubatan dalam talian. Juga diperkenalkan ciri BN on the Move 2023. Kementerian Kesihatan juga akan melancarkan kempen 80 bilion langkah bersama, iaitu cabaran besar-besaran di peringkat negara untuk bersama-sama mencapai 80 bilion langkah dalam masa 4 bulan. Pendaftaran awal dibukakan hari ini 8 Ogos melalui aplikasi Bruhal. Manakala pelancarannya akan diadakan pada 20 Ogos ini di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Orang ramai diingatkan untuk mengemaskini aplikasi Bruhal masing-masing ke versi 4.0. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK akan terus menjalankan operasi menangkap, menyiasat serta mengambil tindakan undang-undang ke atas mana-mana orang yang menyalahi undang-undang mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan. Bagi mana-mana warga negara asing di negara ini yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan dan jika sabit kesalahan akan dihadapkan ke mahkamah, dipenjarakan dan diusir ke negara asal dan nama-nama mereka disenarai hitamkan. Peringatan tersebut dikeluarkan susulan 3 operasi sakat JIPK yang dijalankan baru-baru ini. Operasi pada 24 Julai 2023 menyasarkan kedai jual kereta terpakai di Mukim Sengkurong. Hasil pemeriksaan seorang lelaki warga negara asing didapati melakukan kesalahan iaitu tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Pada 31 Julai 2023, operasi menyasarkan 2 buah lokasi. Hasil pemeriksaan di sebuah kedai Jalan Kilanas Mulaut, Kampung Kilanas, mendapati 2 lelaki warga negara Malaysia melakukan kesalahan iaitu bekerja dengan menggunakan pas lawatan. Manakala pemeriksaan di sebuah pondok gerai makanan dan minuman di kawasan Mukim Kilanas membawa kepada penahanan seorang perempuan warga negara asing kerana dipercayai melakukan kesalahan tinggal lebih masa setelah pas imigresen mansuh. Operasi pada 2 Ogos 2023 juga dijalankan ke atas 2 lokasi. Pemeriksaan sebuah rumah sewa di Mukim Kilanas mendapati seorang perempuan warga asing dipercayai melakukan kesalahan tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Manakala seorang lelaki melakukan kesalahan bekerja tidak bersama majikan asal. Hasil pemeriksaan ke atas bilik-bilik sewa sebuah bangunan flat di Mukim Gadong B pula membawa kepada penahanan seorang warga asing kerana didapati tinggal lebih masa di negara ini. Pengambilan pusingan kedua HEKAS 2023 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan Politeknik Brunei bagi tahun akademik 2023-2024 akan bermula esok 9 Ogos 2023 pukul 9 pagi. Kursus-kursus yang ditawarkan adalah di peringkat ijazah pertama, diploma tertinggi kebangsaan dan diploma level 5. HEKAS dibukakan kepada pemegang kad pintar negara Brunei Darussalam berwarna kuning, ungu atau hijau. HEKAS tidak memproses permohonan di bawah skim latihan dalam perkhidmatan. Pemohon boleh menghadapkan keputusan yang diramal
untuk memohon ke IPTA iaitu UBD dan UNISA. Pemohon yang berjaya akan diberi tawaran bersyarat oleh institusi berkenaan. Tarikh tutup permohonan adalah pada 12 September 2023 pukul 3 petang. Untuk keterangan lanjut, layari laman sesawang www.moi.gov.bn atau hekas.moi.gov.bn. Sebarang pertanyaan, email ke as.hekas@moi.gov.bn atau hubungi talian 238 1992 atau 238 1224 semasa waktu pejabat. Balai Polis Sengkurung menerima laporan mengenai seorang pekerja asing yang dipercayai lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai Turianto, 40 tahun, warga negara Indonesia, pemegang pasport C84999283, hubungi talian 2661334 atau talian kecemasan 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Sementara itu, Balai Polis Muara menerima laporan 3 pekerja asing yang dipercayai lari daripada majikan. Adi Subtriani, 46 tahun, warga negara Indonesia, pemegang pasport I1413783. Aris Prasetyo Dwi Ardianto, 39 tahun, dari Indonesia, nombor pasport I2066055. Dan Peralta Jocelyn Taglukop, 34 tahun, warga negara Filipina, pemegang pasport P5737375B. Sebarang maklumat hubungi talian 2770140 atau talian kecemasan 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Perkembangan Tamasya Sukan Belia Commonwealth ke-7 yang berlangsung di Trinidad dan Tobago. 3 atlet negara Brunei Darussalam beraksi pada hari pertama dan kedua bagi 7 acara renang yang berlangsung di Pusat Akuatik Kebangsaan Cova, Trinidad. Atlet negara Haley Wong NU yang beraksi dalam acara 50 meter kuat kupu-kupu wanita mencatat masa 29.31 saat dan berada di kedudukan ke-14 dari 41 peserta. Meskipun tidak mara ke peringkat akhir, Haley Wong An berjaya memecahkan rekod kebangsaan. Sementara itu, Sharmin Muhammad Havin beraksi dalam acara 100 meter kualentang wanita dengan catatan masa 1 minit 14.01 saat dan berada di kedudukan ke-24 dari 28 peserta. Manakala bagi acara 50 meter kualentang wanita, Sharmin mencatat masa 33.68 saat dan berada di kedudukan ke-27 dari 38 peserta. Zichan Ziyu yang menyertai acara 100 meter kualentang lelaki pula mencatat masa 59.78 saat dan berada di kedudukan ke-12 dari 16 peserta. Manakala acara 100 meter gaya bebas lelaki Zing berada di kedudukan ke-32 dari 56 peserta dengan catatan masa 54.39 saat.